Kamera. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, sekejap ada kambing. Di lembah. Okay, selamat pagi semua. Saya ucapkan kepada semua kaunselor yang berada di seluruh Kolej Matrikulasi di seluruh negara, dari Labuan, dari Sarawak, Johor, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, di Selangor, di Perak, di Pulau Pinang, di Perlis, di Kedah, juga termasuk di Pokok Tai, dan mungkin semua di Kelantan, kecuali Terengganu lah. So saya harap kita dapat berkongsi maklumat dengan semua kaunselor, dan saya dimaklumkan oleh pegawai saya, kita ada dua room ataupun segmen yang kita asingkan dengan semua kaunselor, dan saya yakin banyak soalan-soalan yang akan timbul daripada ni, khususnya mengenai dengan unit ID. So mungkin pegawai saya akan terangkan dalam ni. So disebabkan pandemik COVID-19 ni, so kita berada dalam perintah kawalan pergerakan. Tapi bagi kami, saya harap para kaunselor semua, harapan kami jangan risau. Semua proses kemasukan mengikut jadual yang kita telah tetapkan. So sebenarnya selesai saja proses kemasukan pada tahun 2020-2021 itu, kami terus bergerak kepada jadual bagi sesi kemasukan 2021-2022. Jadi seperti yang mana kita sedia maklum bahawa pelaksanaan SPM telah dianjakkan, dan sedikit sebanyak juga menjejaskan ataupun menganjak juga kemasukan bagi lepasan matrikulasi, diploma dan pelajar-pelajar lepasan STPM. Dan sama-sama kita doa supaya pandemik COVID-19 ni dapat dibendung, dan calon-calon yang akan menghadapi peliksaan SPM dan juga STPM serta peliksaan-peliksaan yang lain yang berkaitan seperti STAM, MUAT dan sebagainya dapat melaksanakan peliksaan mereka mengikut seperti mana yang telah dirancangkan pada yang dirancangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sedikit sebanyak juga mungkin akan menjejaskan juga rakan-rakan daripada Kolej Matrikulasi, yang mana calon-calon SPM juga akan masuki menggantikan pelajar ataupun pelajar-pelajar yang ada di matrikulasi sekarang. Dan saya harap dengan sedikit sebanyak taklimat ni, sebab setiap tahun kami sentiasa menjelajah ke semua matrikulasi dalam siri Hari Kejaya ataupun Karnival Kejaya Matrikulasi. Tapi apakan daya, tahun ini kami bukan tak boleh bersama, tapi tak dapat nak bersama secara bersemuka di kolej-kolej matrikulasi di seluruh negara. Tapi apapun, saya harap persediaan yang dilaksanakan oleh pegawai saya dan juga para kaunselor semua dalam ingin mendapatkan maklumat tentang proses permohonan bagi sesi kemasukan 2021 ini, saya harap dapat tuan-tuan nyatakan sama ada soalan secara live ataupun melalui chat yang itu. So pegawai-pegawai saya sentiasa berada di belakang kamera ni untuk menjawab sebarang persoalan yang akan dinyatakan. Dan suka saya nyatakan kat sini, sedikit masa lagi kami masih menunggu kelulusan daripada Kementerian Kewangan Malaysia untuk kami laksanakan proses penjualan unit ID dalam sedikit masa lagi. So saya dah berhubung dengan pegawai tertinggi di peringkat Bank Simpanan Nasional. Mereka dalam proses siap siaga, maknanya once diluluskan oleh Kementerian Kewangan, kita akan hebahkan melalui media sosial, dan mungkin para kaunselor boleh membeli secara pukal. Itu antara perjanjian ataupun perkhidmatan yang kami minta di peringkat BSN, supaya guru-guru kaunselor di matrikulasi dan siapa saja boleh membeli bagi pihak calon-calon secara pukal. Jadi mungkin dapat mengurangkan kesesakan di kaunter-kaunter BSN. So saya telah bercakap sendiri dengan Cik
apa ni, apa nama saya lupa, pegawai yang berurusan dengan JPT mengenai unit ID ni, dan saya harap kita dapat keputusan daripada MOF sesegera mungkin. So saya berharap anak-anak mungkin yang berada di seluruh matrikulasi ini dapat manfaat daripada taklimat yang akan diberikan. Tidak ada banyak beza, mungkin dari segi tempoh masa, mungkin dari segi semakan syarat, seperti mana yang diminta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu daripada Menteri Kanan Pendidikan, supaya calon-calon ni tidak disemak syarat, dan maknanya semua program boleh dipohon tanpa mengikut syarat-syarat yang dicapai dalam. So mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh dikemukakan kepada pegawai-pegawai saya untuk semua kaunselor mendapat manfaat daripada perbincangan ataupun taklimat ini. So mungkin sudah sampai masanya saya serah kepada pegawai saya untuk meneruskan sesi taklimat ini, khusus kepada kaunselor dan juga seterusnya kepada pelajar-pelajar, dan khususnya saya nyatakan kepada calon-calon yang akan memohon bagi program lepasan matrikulasi asasi dan juga lepasan SPM. Saya persilakan. Itu saja daripada saya, Wahid bin Nordin, pengarah bahagian kemasukan pelajar IPTA. Untuk sebentar sikit, insyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami merancang untuk melaksanakan Jom Masuk IPT insyaAllah pada selepas Hari Raya nanti. Mungkin ada 11 zon yang akan mungkin berada di serata negeri, termasuk Sabah dan Sarawak, yang kita tambah zonnya daripada 6 kepada 11. InsyaAllah kita sama-sama doa vaksin dapat disampaikan pada akhir bulan Februari ini, dan kita mungkin boleh berkumpul kembali seperti mana sebelum-sebelum ini, dan kita harap kami dapat berjumpa secara bersemuka dalam program signature kami, iaitu Jom Masuk IPT. So insyaAllah itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ucapkan kepada khususnya kepada kumpulan daripada pelajar daripada Kolej Matrikulasi Seluruh Malaysia. Seperti yang diketahuilah, taklimat pada hari ini khusus kepada kumpulan sasaran khas bagi lepasan matrikulasi sempena Karnival Kolej Matrikulasi. Okey. Saya Noriza Mazira binti Rizwan, mewakili UPU, akan berkongsi informasi berkaitan taklimat kemasukan pelajar. Okay, secara overall, kalau adik-adik lihat dalam taklimat ni, slide yang dipaparkan merangkumi STPM setaraf. Tapi adik-adik yang bersama-sama dengan saya boleh fokus terus kepada target audien untuk taklimat pada hari ini adalah Kolej Matrikulasi. Okey. Okey, kita kenal dulu serba sedikit berkenaan latar belakang bahagian kemasukan pelajar IPTA. Secara sejarahnya, UPU telah ditubuhkan pada 1978 dengan nama asal Unit Pusat Universiti UPU, dan kita betulkan nama dua kali bahagian pengurusan kemasukan pelajar di PKP 2005 dan juga 2019 kita kekal dengan nama sekarang bahagian kemasukan pelajar IPTA. Tapi kita familiar dengan panggilan nama UPU Online sebab itu lebih sebati dan senang diingati oleh publik lah. Dan suka saya bagi tahu peranan kemasukan bahagian kemasukan pelajar ni berperanan untuk menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil, asasi, matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, ke IPG, Institut Pendidikan Guru,
ke Kolej Matrikulasi KM dan Politeknik serta Kolej Komuniti dan juga institusi latihan kemahiran awam ILKA. So dekat skrin adik-adik boleh nampak logo kami UPU Online. Okey, dan di bawah kami dalam konsep single window, single offer, satu tawaran, satu pelajar satu tawaran. Bersama-sama dengan kami adalah 20 universiti awam. Okey, seperti yang terpapar dekat skrin, adik-adik boleh tengok senarai nama 20 universiti awam. Kita ada 17 kolej matrikulasi. Kita ada 27 kampus IPGM. Kita ada 36 politeknik, 104 kolej komuniti dan juga ILKA. Okey, kita ada 4 ILKA bersama-sama dengan kita. Okey, fokus terus kepada kategori permohonan bagi topik taklimat hari ini. Bagi lepasan STPM setaraf, iaitu bagi tujuan permohonan ke ijazah sarjana muda di UA, ada 4 kategori pemohon sebenarnya, iaitu pertama STPM 2020, kedua adalah kelompok adik-adik matrikulasi atau asasi sains UM, asasi pintar UKM dan asasi UiTM tahun 2020-2021, kelompok pelajar lepasan STAM 2020-2019 dan daripada kategori pemohon lepasan diploma staraf. Okey, kalau ikut dekat sini, kumpulan sasar pada taklimat pagi ini adalah berada di kategori kedua lah, matrikulasi, bersama-sama dengan kumpulan asasi. Okey, dan syarat am STPM staraf. Okey, syarat am ni adalah syarat yang paling minimum untuk adik-adik pohon dalam UPU Online. Okey, untuk syarat am STPM setaraf terbuka kepada warga negara Malaysia dan juga pemaustatin tetap PR. Okey, dan pemaustatin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Okey, pelajar yang bukan warga negara Malaysia, pemegang MyPR dan MyCAS akan diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan yang ditetapkan. Okey, terus kepada cuba fokus kepada kolom matrikulasi dan asasi 2020-2021. Syarat am kami adalah satu, mesti SPM Kepujian Bahasa Melayu dan lulus sejarah. Kita lihat juga SPM adik-adik. Okey, dengan PNGK 2.0 dan MUAT dan 1. Itu syarat am bagi matrikulasi dan asasi. Adik-adik yang lain juga yang mungkin bersama-sama dengan saya, yang mungkin bukan kategori matrikulasi, boleh nampak syarat am yang sama tertera dekat skrin. Kita tetap juga melihat Kepujian Bahasa Melayu dan Sejarah dan juga PNGK yang ditetapkan seperti dekat skrin dah, dan MUAT kita yang ditetapkan adalah MUAT band 1. Okey, seterusnya bagi saya mohon minta next slide. Okey, kelayakan diploma dan setaraf saya pamerkan dekat sini juga bagi pelajar-pelajar yang mungkin matrikulasi bukan tahun semasa. Okey, bagi pelajar yang lepasan matrikulasi tapi bukan pada tahun semasa seperti yang saya maklumkan, adik-adik tertakluk di bawah kelompok kelayakan diploma setaraf. Okey, adik-adik tertakluk di bawah kelompok kelayakan diploma setaraf yang mana syarat masih sama, PNGK pun masih sama dan MUAT masih sama. Okey, saya maklumkan berkaitan tentang MUAT. Keputusan MUAT diperoleh sebelum atau pada tarikh tutup permohonan dan rayuan boleh diguna pakai sehingga tarikh pendaftaran semester 1. Okey, maksudnya dekat sini kalau masa permohonan tu MUAT tu masih macam contoh lagi sebulan nak expired sebab MUAT dia tempoh sah dia 5 tahun. Okey, kalau dah nak expired tapi masih ada tempoh, boleh pohon janji sebelum tamat masih hidup. Okey, seterusnya syarat khas. Okey, syarat khas ni, definisi syarat khas, kelayakan khas yang ditetapkan oleh setiap UA, IPG, Kolej Matrikulasi dan Politeknik. Ini standard. Tak kisah adik nak masuk ke universiti awam ataupun nak masuk ke ini fokus kepada universiti awam lah, budak matrikulasi kita akan lihat syarat khas, yang mana syarat khas ni ditentukan oleh institusi sendiri. Okey, maksudnya dekat sini tadi syarat am kita sangatlah rendah, tapi adik-adik perlu ambil tahu tentang syarat khas sebab syarat khas ni ditentukan sendiri
oleh institusi. Okey. Dekat syarat khas ni, macam mana adik-adik nak tengok syarat khas ni? Adik-adik boleh rujuk dekat e-panduan di portal UPU, iaitu nanti kita akan overview sikit page e-panduan. Okey. Dan adik-adik juga boleh muat turun UPU Pocket, yang mana UPU Pocket ni kalau adik pengguna Apple ada dekat iOS App Store, dan kalau adik pengguna Android ada dekat Google Play Store. So memang kita minta sangat-sangat adik-adik download UPU Pocket sebab dia lebih easy access. Adik-adik boleh semak takwim dekat situ, boleh semak juga keputusan permohonan, dan boleh juga sama-sama tengok syarat-syarat masuk yang ditetapkan, iaitu syarat khas. Okey. Dan perlu ambil maklum bila adik-adik rujuk e-panduan ataupun adik-adik rujuk UPU Pocket, mana-mana program yang ada bertanda hashtag, iaitu itu adalah program bertemu duga atau program yang mempunyai ujian. Okey. Penentuan aliran STPM atau setaraf dan juga STAM. Okey, kita fokus kepada matrikulasi atau asasi. Aliran bagi matrikulasi atau asasi adalah berdasarkan program yang diikuti seperti berikut. Okay, you all memang dah mengikuti program tu secara package, iaitu ada sains, ada teknikal, kejuruteraan, perakaunan, TESOL dan undang-undang. So untuk penentuan aliran STPM bagi lepasan matrikulasi memang straightforward lah. Tapi kalau bagi yang lain, penentuan dia tu macam contoh STPM, kalau rakan adik-adik STPM, dia ada penentuan dia sendiri, yang mana kalau dia ambil 2 subjek, matematik M, matematik T, atau matematik, fizik, kimia, biologi, teknologi, komunikasi ICT atau sains sukan, dia baru dikira dalam kelompok penentuan dia sendiri. Kalau tak ada, dia dikategorikan pemohon yang tak memenuhi 2 subjek yang saya sebutkan tadi. Kalau rakan adik-adik yang STPM tu, dia automatik masuk dalam aliran sastra. Tapi kalau yang budak matrikulasi, pelajar lepasan daripada matrikulasi, tak payah risau adik aliran mana, sebab adik memang dah berada dalam package adik sendiri. Okey. Seterusnya, okey, dasar kriteria pemilihan STPM setaraf. Okey. Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi. Bila kita sebut prinsip meritokrasi, kami proses permohonan adik-adik tanpa mengira kaum, bangsa, tempat tinggal dan agama. Okey, bila macam ni, adik kena tahu daripada markah result yang adik dapat tu, daripada result yang adik dapat, kita ambil kira 90% markah akademik dan kita ambil 10% markah co-curriculum. Okey, dekat sini pencapaian akademik dalam peperiksaan STPM atau setaraf amatlah penting lah. And then kita ambil kira pencapaian aktiviti co-curriculum adik-adik dan kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program yang adik-adik akan pilih nanti. Okey, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Yang ini tak apa, kita ada calculator merit yang kita akan tunjuk nanti. Dan perlu penuhi syarat khas yang ditetapkan oleh universiti awam. Okay, nak masuk ke universiti tu melalui program tertentu, adik kena fulfill requirement ditetapkan oleh universiti awam. Okey, dan telah mengambil muat dengan mendapat sekurang-kurangnya tahap 1. Band 1 yang dimaklumkan tadi masa syarat am tadi. Okey. Dan sekiranya adik-adik pilih program yang ada tanda hashtag tadi, program bertemu duga ataupun ujian, iaitu adik kena lulus. Dan kita mohon program pengajian yang dipilih tu adalah ikut keutamaan. Kita akan proses mengikut kita keutamaan dan juga bilangan tempat yang telah disediakan oleh universiti awam. Okey, kriteria tambahan dalam slide ni, kalau adik-adik tengok, kita ada letak kriteria tambahan bagi pemohon atau calon yang pilih program ijazah sarjana muda pendidikan ISMP. Dia perlu melepasi satu tahap minimum ujian maksi dan juga perlu lulus ujian khas yang ditetapkan dan diperaku temuduga. Okey, pengiraan merit STPM setaraf. Okey, adik tengok dekat kolom matrikulasi atau asasi, kita kira merit adik PNGK adik-adik akan dibekalkan oleh bahagian matrikulasi KPM. Okey, kalau kelompok dalam yang sama dengan adik-adik ni, kalau macam contoh PASUM akan bekalkan, dan kalau daripada UKM akan bekalkan. So kita tak minta pelajar isi result, tapi kita buat padanan data dengan bahagian matrikulasi KPM.
straightforward pengiraan markah akademik. Letakkan PNGK berkan dengan 4.0 for flat tu, darabkan dengan 90. Itu adalah pemberat untuk 90% markah akademik. Okey, tapi bila markah core curriculum, macam saya maklumkan tadi, PNGK pun kita dapat daripada bahagian matrikulasi. Macam tu juga dengan markah core curriculum. Pemberat markah core curriculum tadi 10% pun di sumber yang kita dapat padanan data adalah juga daripada bahagian matrikulasi KPM. Okey, boleh nampak dekat kita punya paparan slide, kita maklumkan dengan jelas 10% diperolehi pada bahagian matrikulasi KPM. So kalau adik buat secara manual, adik tambahlah 90 daripada pemberat 90% tadi dengan 10 markah yang markah core curriculum tadi. Okey, untuk tahu berapa markah merit yang adik-adik dapat. Okey. Okey, permohonan UPU online. Okey. Seperti yang Tuan Pengarah saya maklumkan tadi, pembelian unit ID UPU online kalau ikut kita punya pernyataan Februari 2021 hingga 30 Mac 2021. Namun begitu, tarikh sebenar bila pembelian unit ID itu dibuka kepada publik belum dimaklumkan. Tarikh tu adik-adik boleh ikut dekat makluman poster yang kita akan wawarkan kepada publik. So kita mohon adik-adik mengikuti saluran media kami untuk tahu bila tarikh sebenar Februari tersebut. Okey, kos yang adik-adik perlu bayar untuk proses UPU online, bayaran proses UPU online adalah sebanyak RM15.60. RM15 tu bayaran proses UPU online dan 60 sen lagi adalah komisen. Okey, komisen bank Okey, dan pembelian unit ID ni kita nasihatkan adik-adik mestilah berdasarkan nama dan nombor kad pengenalan pemohon. Okay, BSN akan keluarkan salinan resip pembayaran bersama-sama dengan nombor unit ID. Kita maklumkan dekat sini, kalau adik-adik mohon ibu bapa yang beli unit ID dekat kaunter, minta ibu bapa bawa salinan kad pengenalan sebab kita khawatiri berlaku kesilapan semasa pembelian. Tapi kalau pembelian unit ID tu contohnya tertera adalah nama ayah, nombor kad pengenalan ayah, pada hari kejadian yang sama kita boleh minta atas ihsan BSN untuk bagi nombor unit ID yang baru. Tapi kalau dah melangkaui hari yang lain, kita mohon maaf, adik terpaksa keluarkan lagi RM15.60 untuk pembelian satu lagi unit ID. Okey, bagi pembelian unit ID ni kita ada dua cara. Kalau adik-adik ataupun ibu bapa ada akaun Giro BSN, kalau ada akaun Giro BSN, pembelian boleh dibuat dekat mesin ATM. Okey, akaun Giro BSN mesin, boleh beli unit ID dekat mesin ATM. Boleh juga beli dekat internet banking melalui My BSN. Boleh juga beli melalui perkhidmatan SMS. Okey, tetapi bagi yang tidak mempunyai akaun Giro BSN, adik-adik boleh ke kaunter. Kita ada 390 cawangan kaunter BSN yang menjual unit ID dan juga ejen bank berdaftar EBB. Okey, EBB ni antara EBB dan perkhidmatan SMS ada antara alternatif baru yang disediakan oleh BSN untuk calon-calon membeli unit ID. So kalau macam contoh dekat luar bandar, biasa-biasa adik akan nampak dekat kedai runcit akan ada simbol ejen bank berdaftar. So boleh beli kat situ, tak perlu keluar sampai ke bank dekat pekan. Okey, dan saya ingatkan pembelian nombor unit ID ni adalah nombor unit ID yang adik dapat tu adalah sulit lah. So kita mohon supaya tidak didedahkan kepada orang lain. Okey, dan macam saya recap tadi, salinan kad pengenalan perlu dikemukakan semasa pembelian. Okey, UPU online sesi akademik 2021-2022, kita ada fasa permohonan. Okey, minta adik-adik fokus kepada petak yang warna biru, matrikulasi atau asasi. Okey, tarikh buka, kita buka UPU online pada 4 hari bulan 1 2021 sampai 31 hari bulan 3 2021. Tapi suka saya ingatkan sekali lagi, tarikh penjualan unit ID akan tamat sehari sebelum
tarikh tutup UPU online. Yang tadi saya maklumkan, unit ID akan tutup, dijual, tidak akan lagi dijual pada 31. Hari last adalah pada 30 Mac 2021. Okey, bilangan pilihan kita masih kekalkan dengan 12 pilihan, tapi wajib isi 6 pilihan. Okey, adik-adik boleh pilih 12 pilihan program pengajian, tetapi wajib isi 6 pilihan. Okey, dan kedudukan pilihan program bertemu duga. Okey, kalau adik-adik tengok nanti masa adik isi pilihan program, pilihan 1 sampai 2 adalah program pengajian temu duga ke Universiti Awam, iaitu bagi program pendidikan, dan pilihan 1 hingga 4 program pengajian temu duga bukan pendidikan. Okay, ini kedudukan dia. Maksudnya dekat sini hanya 1 sampai 4 sahaja program yang adik akan jumpa program itu bertemu duga. Kalau adik turun ke program 5 dan seterusnya sehingga 12, program-program tersebut tak akan muncul dalam paparan UPU online adik-adik lah. Okey, dan padanan data kita minta dari bahagian matrikulasi KPM. Terus sama macam yang saya maklumkan tadi, kita minta daripada bahagian matrikulasi KPM. Okay. Tapisan syarat pilihan program, kita guna peperiksaan semester 1 sesi akademik 2020-2021. Okay. Yang ini dekat matrikulasi memang tidak ada perubahan apa-apa. Which is tahun sudah pun sama, abang-abang ataupun calon terdahulu pada fasa permohonan memang kita guna keputusan peperiksaan semester 1. Okey, kita akan buka pilihan program pengajian. Okey, sekarang ni kalau adik-adik masuk UPU online, daftar, tak akan nampak lagi pilihan program pengajian. Adik-adik akan nampak pilihan program pengajian. Kita akan buka pada 16 hari bulan 3 2021 sampai sehingga tarikh tutup. Okey, sehingga tarikh tutup. Dan kita jangkakan bagi calon yang memohon program temu duga atau program yang ujian yang bertanda hashtag tadi itu, kita jangkakan institusi Universiti Awam, okay, akan buat temu duga pada Mei 2021 sehingga Ogos 2021. Okay, fasa seterusnya fasa pengemaskinian. Okay, tarikh kemaskini, setelah kita tutup sistem, kita akan buka kembali tarikh kemaskini, iaitu pada 9 bulan Ogos 2021 sehingga 12 hari bulan Ogos 2021. Sekejap saja kita buka untuk kemaskini. Dan pilihan program pengajian, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temu duga. Pada fasa kemaskini, tiada lagi pilihan program pengajian bertemu duga. Okay, kita akan tunjuk contoh dalam bentuk tabel sekejap lagi. So, cuma saya maklumkan dekat sini masa tarikh kemaskini seperti yang dimaklumkan, pada fasa tarikh kemaskini nanti, kalau sebelum tadi masa kita buka fasa awal tadi adik dah pilih program, ada program temu duga dan adik berjaya dipanggil temu duga, okey, masa kemaskini tak boleh ubah dah, dia akan kekal dekat situ. Tapi yang mana yang tidak dipanggil temu duga, adik-adik boleh pilih semula pilihan program yang baru. Okey, bagi kelompok matrikulasi asasi, STPM dan STAM dan seantaranya, kalau adik-adik nampak tak ada keperluan untuk muat naik dokumen. So memang kita tak minta apa-apa pun dokumen untuk dimuat naik. Kita menerima 100% maklumat, semua yang saya maklumkan tadi, markah akademik, markah co-curriculum, semua daripada bahagian matrikulasi. Dan kita jangkakan tarikh hebahan kita adalah pada minggu ketiga September 2021. Okey, kita jangkakan minggu ketiga September 2021. Dan tarikh setuju terima bila kita buat hebahan, adik-adik kena ingat tempoh setuju terima adik-adik adalah 10 hari. Dan surat tawaran akan dikeluarkan oleh institusi 1 hari selepas hebahan rasmi. Okey, kalau tak ada rezeki pada hebahan kali pertama, kita ada fasa rayuan. Okay, fasa rayuan, kalau adik-adik nampak kat situ, tempoh rayuan kita akan buka 10 hari. Dan bilangan pilihan pada ketika fasa rayuan ni akan terhad lah. Kalau tadi adik-adik boleh pilih sampai 12 pilihan, kali ini bagi tempoh fasa rayuan yang tinggal hanyalah 4 pilihan sahaja. Dan kita letakkan pilihan bertemu duga berada di kedudukan 1 dan 2. Dan sekiranya perjalanan kita seperti yang dirancang, kita jangkakan pendaftaran pelajar baru adalah pada Oktober 2021. Okey.
Okay, yang ini yang saya maklumkan tadi berkaitan status pilihan program pengajian. Boleh tengok satu contoh pilihan program pengajian bagi pemohon A. Okay. Dia untuk pilihan nombor 1, pelajar ni pilih pilihan nombor 1, pilihan nombor 2 dan pilihan nombor 3. Pelajar ni pilih program bertemu duga. Okay, pilihan bertemu duga. So bila keluar keputusan sebenar, final keputusan dia masa fasa untuk kemaskini, pilihan 1 tu tak layak. Okay, tidak layak. Okay, dan tak layak dan dia pun tak dipanggil temu duga. Kebetulan walaupun dia pilih program pengajian bertemu duga, pada masa permohonan kali pertama tu dia nampak berdasarkan result semester 1 berdasarkan result semester 1 dia nampak dia cukup syarat untuk mohon program bertemu duga, tapi tidak dipanggil temu duga. Kemungkinan nama dia tak di shortlisted dalam panggilan temu duga sebab rakan-rakan ada yang lebih baik daripada dia. Okey, so bila keluar result sebenar pun sebenarnya CGPA yang final tu jatuh. So bila dia baca dekat syarat khas, memang tak cukup lah syarat khas tu. Macam contoh, saya bagi contoh ijazah sarjana muda perakaunan dari UUM letakkan perakaunan CGPA dia 3.3 syarat minimum dia. Tapi masa mohon kali pertama mungkin nampak okey, tapi tak okey sebenarnya, jatuh CGPA. So yang ini kita benarkan kemaskini. Okey, pilihan kedua program bertemu duga, dia layak tapi tidak dipanggil temu duga. Yang mana yang tidak dipanggil temu duga, dia boleh kemaskini. Okey, pilihan ketiga program bertemu duga, dia layak. Berdasarkan keputusan sebenar pun dia memang layak dan dia memang dipanggil temu duga. So dekat paparan skrin nanti adik-adik akan nampak program bertemu duga yang layak dan dipanggil temu duga kekal. Bila buka nanti daripada 12 pilihan, okey, kita bagi sampel pelajar ni, pemohon A ni dia isi 12 pilihan lah. Dia ambil kesempatan untuk completekan semua 12 pilihan. Yang dia perlu kemaskini adalah semua kecuali yang kekal, which is daripada 12 11 yang dia perlu kemaskini. 11 yang dia perlu kemaskini. Okey. Dan penyataan kat bawah tu pun sangat jelas lah, calon boleh mengemaskini semua pilihan program pengajian kecuali yang telah dipanggil temu duga. Bagi fasa kemaskini, dia ada lagi pilihan program pengajian bertemu duga. Okey. Tak ada lagi program pengajian bertemu duga. Kalau nak jumpa balik program pengajian bertemu duga adalah pada fasa rayuan sekiranya hebahan kali pertama tak berjaya. Okey. Ini 15 panduan permohonan UP online yang sebenarnya kalau adik-adik tengok dekat portal FB kami, dekat Instagram, kita dah letak 15 panduan permohonan ni. So macam saya maklumkan tadi, kena beli unit ID berharga RM15.60. So boleh layari portal rasmi kami upu.mohi.gov.my, and then pastikan kategori adik-adik, apa kategori adik-adik, and then semak syarat kelayakan di e-panduan yang boleh dapat dekat laman web kami. Boleh juga semak syarat khas ni dekat UPU Pocket kami. Okey, kira merit. Okey, kira merit dan semak trend permohonan dan penawaran. Okey, kalau dah pilih program lepas tu tak tahu sebenarnya program saya ambil ni apa kerjaya dia sebenarnya, kita juga bagi info semakan laluan kerjaya dekat web kami. Okey, boleh isi permohonan UP online. Seterusnya pastikan yang bertanda star tu adalah medan wajib, diisi lengkap, dan kita mohon sangat-sangat calon-calon atau adik-adik letak pilihan program mengikut keutamaan. Okey, bila dah lengkap permohonan tu, klik butang simpan sahaja. Dulu tahun yang lalu, sesi yang lalu kita minta simpan dan hantar. Tapi tahun ni tak perlu ada butang hantar, cukup klik butang simpan, maklumat adik-adik kami terima. So kami nasihatkan cetak slip permohonan, tapi kalau tak cetak boleh pakai apa-apa saja medium untuk simpan, sama ada soft copy adik-adik tu sebagai rujukan sekiranya berlaku isu-isu yang mungkin permohonan adik tak hilang ke, sistem problem ke, kita boleh tengok balik lah betul ke tak adik submit. Okay, itu sebagai bukti sebenarnya. Dan adik-adik boleh kemaskini permohonan tanpa had sehingga tarikh tutup. Dan kita mohon sangat-sangat bila adik-adik isi borang UPU online, jangan tunggu sampai saat akhir, sebab biasanya kalau
hari terakhir tu kita punya sistem akan jam lah, sebab ramai akan masuk dalam sistem kami. Okey, just untuk makluman secara kita punya calon yang memohon ada yang menduduki tahun lalu rekod kita ada 58,668 calon yang memohon UPU online bagi lepasan STPM setara. So kalau jumlah yang besar ini semuanya masuk pada saat akhir, itulah yang kadang-kadang adik-adik boleh dengar sistem UPU jam, tak dapat submit. So that's why yang kita kata boleh buat banyak kali tapi jangan tunggu saat akhir. Okey, bagi seterusnya pemilihan. Okey, panduan memilih pilihan program pengajian. Satu, macam saya maklumkan tadi, perlu lepas syarat am dan syarat khas program yang ditetapkan oleh Universiti Awam. Okey, program yang diminati. Dan yang ketiga, pilih program mengikut keutamaan. Adik susun pilihan program tu ikut minat terlebih dahulu. So kat sini memang kami maklum dengan jelas. Perkara keempat, kalau adik-adik nampak, rujuk kaunselor. Kita memang sangat berterima kasih kepada kaunselor, tak kisah dekat sekolah ke, matrikulasi ke, asasi ke, kaunselor banyak membantu pihak UPU untuk menyampaikan maklumat. So bagi adik-adik yang mungkin nak penerangan lebih lanjut, yang mungkin saya tak dapat sampaikan dekat sini, kaunselor adalah medium terbaik untuk rujukan lah. Dan kita minta juga pelbagaikan pilihan bidang dan institusi. Maksudnya jangan fokus, kalau minat sangat dengan janganlah sampai pilihan 1 sampai 12 semua sebab pelbagaikanlah pilihan Universiti Awam tu yang menawarkan program yang sama yang adik minat, sebab chances adik untuk berjaya tu lebih tinggi lah. Okey, kita bagi sedikit overview pemprosesan pemilihan. Contoh pemprosesan pemilihan berjaya. Okey, kita susun ikut ranking berdasarkan markah merit. Yang tadi saya sebut pasal markah merit, kita susun ranking mengikut markah merit. Okey, contoh calon yang merit dia 000103. Okey, dia isi semua pilihan program daripada pilihan 1 sampai pilihan ke-12. Dan kalau adik-adik tengok dekat skrin, dalam kes ni dia berjaya pada pilihan ke-12. Okey, kita tulis jelas dekat situ calon yang mengisi 12 pilihan mempunyai peluang yang lebih tinggi. Okey, kenapa kami cakap macam tu? Kalau adik-adik isi sekadar pilihan ke-6, tapi disebabkan kemungkinan masa temuduga pilihan program, okey, 1 sampai 6, contoh saya bagi 1 sampai 6 adik-adik isi. 1 sampai 4 tu adik-adik isi program bertemuduga. Okey, program bertemuduga tak ada rezeki, mungkin gagal, tidak dipanggil temuduga. Okey, kebetulan pula program tu penuh, tempat kekosongan dia, kekosongan tempat penuh. So kita akan proses berhenti sampai takat pilihan ke-6 je, dan kita akan bergerak ke pelajar yang punya merit seterusnya. Tapi kalau adik-adik isi sampai pilihan ke-12, sistem akan baca sehingga ke pilihan ke-12. So kalau resultnya keluar pilihan ke-12 yang berjaya, itulah sebenarnya adik menang mata merit pada pilihan ke-12. Ada juga yang tanya saya, okey puan, kalau pilihan tu saya dapat pilihan ketiga, adakah sistem akan baca lagi pilihan keempat dan kelima? Tak ada. Kita akan stop. Kat mana yang adik berjaya, kita akan stop dan kita akan turun kepada pelajar ataupun calon yang merit seterusnya. Okey. Ini slide yang kita memang kongsi dengan semua, macam mana pemprosesan pemilihan tu tak berjaya. Ini yang memang isi semua, tapi walaupun dia ada certain tempat yang syarat dia penuh, tapi boleh tengok sampel kita tunjuk kekosongan tempat tak ada. Ada sebab-sebab program temuduga dia tak lepas, so keputusan dia masih tak berjaya lah. Okey. Dan berjaya versus gagal ni seperti yang terpaparkan lah. Borang permohonan berjaya diterima oleh UPU online. Ini kalau kenapa berjaya memenuhi syarat khas program pengajian, dan kebetulan ada kekosongan tempat dan berjaya dalam saringan ujian atau temuduga, dan of course kedudukan merit dia bagus, kedudukan merit tinggi. Okey, dan kenapa dia gagal?
Sekarang ni tidak tekan butang hantar ya, ada ralat sikit dekat slide tu. Sebenarnya tak submit lah, tak simpan. Okey, tidak memenuhi syarat khas program pengajian, tiada kekosongan tempat. Okey, tempat tu dah penuh, especially program kompetitif yang mempunyai demand yang sangat tinggi. Dia calon tu gagal dalam saringan, temuduga atau ujian, dan kedudukan merit dia rendah. Okey. Okey, kita bagi makluman juga kepada semua pemohon dan juga yang bersama-sama dengan kami dalam FB Live ni. Okey, kita ada 4 laluan khas melibatkan 4 kumpulan SASA, yang mana KPT prihatin kepada 4 kumpulan ni. B40 ni yang mana kita buat padanan kasih melalui bantuan sara hidup, yang mana pendapatan isi rumah dia 4,850 ke bawah. Okey, 4,850 ke bawah ni definisi B40 berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia. Kita juga ada laluan khas untuk orang asli, yang mana data pelajar orang asli ni kita dapat daripada Jabatan Pendaftaran Negara dan atlet. Okey, atlet ni kita dapat padanan daripada bahagian sukan kurikulum kesenian BSKK bagi KPM, dan juga seksyen sukan bahagian perancang dan pendidikan dasar BPPD KPT, yang mana untuk mendapat laluan khas ni penyertaan sukan sekurang-kurangnya mestilah peringkat negeri. Okay, mungkin ada yang bertanya, saya adalah atlet, tapi kena cek balik atlet adalah atlet di peringkat mana. Kita definisikan atlet adalah penyertaan sukan dia sekurang-kurangnya peringkat negeri. Dan kita juga ada laluan khas bagi kumpulan murid berkeperluan khas OKU, yang mana datanya dipadankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okey, pelajar-pelajar ni dia ada saringan dia sendiri di bawah kumpulan laluan khas. Okey, kita share tentang keputusan dan rayuan. Kita semakkan keputusan adik-adik. Bila dah buat permohonan, UPU dah proses, adik-adik boleh semak keputusan dekat laman web kami. Kita ada 5 institusi yang bekerjasama dengan UPU dalam membantu menghebahkan maklumat semakkan keputusan. Adik-adik boleh tengok saluran daripada UMT, UTM, UUM, UNIMAS dan UMS. Walaupun tak mohon UMS dalam senarai pilihan, tak ada masalah, boleh masuk sahaja laman web yang kami bagi untuk tengok keputusan. Okey, semakkan keputusan juga boleh dibuat dekat hotline UPU 8870 8200. Tapi macam saya maklumkan, talian hotline mungkin volume dia akan masuk tinggi pada hari keputusan, especially pertanyaan-pertanyaan berkaitan rayuan. Kita nasihatkan calon, kita nasihatkan adik-adik gunakan medium lain selain daripada apa yang saya maklumkan. Kita ada UPU Pocket yang boleh diakses melalui smartphone masing-masing. Dan bila semakkan keputusan tu, kena aware tempoh setuju terima yang kita tetapkan adalah 10 hari. Okay, klik dulu setuju terima 10 hari, and then bolehlah kalau nak meraihkan kejayaan adik-adik tu. Jangan raikan dulu tapi tak klik setuju terima. Okay, surat tawaran macam tadi saya dah terangkan, surat tawaran akan dikeluarkan sehari selepas keputusan diumumkan. Dan diingatkan, pemohon yang tak menjawab terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan, kami di UPU secara automatik beranggapan adik menolak tawaran. Okey. Okey, bagi calon-calon yang tak berjaya, okey, bagi fasa rayuan kita buka hanya bagi pemohon yang gagal mendapat tawaran saja. Memang tak ada keputusan. Keputusan dia memang keluar duka cita, so dia boleh mohon rayuan. Dan tempoh rayuan kita buka 10 hari selepas keputusan diumumkan. Dan macam saya terangkan tadi, masa fasa rayuan nanti pilihan hanya tinggal 4 sahaja. Okey. Dan kalaulah nanti selepas rayuan punya hebahan pun dah kali pertama tak berjaya mohon rayuan pun result pun masih duka cita, ada alternatif lain. Macam mana nak buat lagi? Nak mohon kat mana? So salah satu pada alternatif lain adalah rujuk laman web Universiti Awam yang membuat ambilan sendiri. So ada Universiti Awam yang membuat ambilan sendiri selepas sahaja habis hebahan rayuan di UPU. Okey, kami juga sebenarnya membantu Universiti Awam naikkan poster mana-mana institusi yang buat ambilan sendiri. So adik-adik boleh
terus ke web Universiti Awam ataupun ikuti maklumat dari masa ke semasa dekat FB rasmi dan media sosial rasmi kami lah, Instagram, Telegram. Okay, what's new dekat UP Online untuk 2021-2022. Okay, kita kongsikan dalam dashboard adik-adik nanti dalam permohonan UP Online. Mungkin ada yang dah masuk daftar dan tengok UP Online, mungkin dah ada yang dah tengok dashboard. Kita ada UP Chat yang mana perkhidmatan interaksi antara PTPA dengan orang awam, yang ini robot lah. Yang ini adik-adik boleh masuk tanya soalan yang 24 jam. Okay, adik masuk dekat web page rasmi kami dan boleh tanya soalan. Tapi kemungkinan ada soalan yang tak boleh dijawab, iaitu adik boleh guna medium kontak melalui maklum balas. Okay, kita ada juga keboleh pasaran graduan, yang mana dekat sini adik-adik boleh tengok lah program yang adik bakal pilih tu. Macam mana keboleh pasaran dia. Dia akan bagi informasi tentang keboleh pasaran graduan. Dia meliputi semua ya, graduan daripada universiti, politeknik, kolej komuniti, ILKA yang mengikuti program-program yang ditawarkan di Universiti Awam. Okey, kita juga ada calculator merit, pengiraan markah merit pelajar. Yang ini kita sediakan dua-dua untuk lepasan SPM dan juga lepasan STPM. Kita ada trend permohonan tawaran. Okey, trend permohonan tawaran ni adalah benda baru yang tahun sudah tak ada. Okey, calon terdahulu kita tak fit trend permohonan dan tawaran. Trend permohonan dan tawaran ni hanya ada tahun lalu, pada sesi akademik yang lalu pada lepasan SPM. Tapi satu alternatif baru yang diberi kepada calon-calon sesi kali ini adalah trend permohonan tawaran bagi lepasan STPM, matrikulasi dan asasi. STPM, matrikulasi dan asasi, tak termasuk diploma. Kita ada MyUOKU, maklumat berkenaan ketersediaan Universiti Awam menerima pelajar OKU. Yang ni khusus untuk calon-calon yang berstatus OKU. Adik-adik boleh tengok informasi dekat pautan kami nanti. Setiap institusi yang adik nak pergi tu macam mana facilities OKU dia. Adik-adik boleh tengok berdasarkan kesesuaian adik-adik lah. Dan pentaksiran psikometrik, yang ini maklumat berdasarkan kecenderungan minat pelajar. Okey, yang ini yang kita sediakan untuk SPM lah. Okey, kiraan markah merit dan trend penawaran. Saya share sikit tambahan slide kiraan markah merit dan trend penawaran. Okey, kenapa kita tekankan kaedah kiraan markah merit ni? Sebab dia adalah petunjuk atau panduan kepada calon bagi tujuan pemilihan program pengajian agar lebih bersesuaian dengan markah merit yang diperolehi. Okey, kita sangat mengalu-alukan adik masuk ke trend permohonan dan tawaran bagi tujuan melihat kesesuaian markah yang dapat dengan program yang adik nak pilih. Okey, dan dalam masa yang sama juga, kenapa adalah sebagai salah satu cara untuk adik-adik susun strategi berdasarkan kemampuan agar peluang untuk mendapat tempat dalam Universiti Awam melalui UP Online lebih besar. Okey, kalau ikut pepatah kita akan cakap ukur baju di badan sendiri. Okey, dapat markah merit, tengok program tu apa syarat purata merit yang ditetapkan. Okey, kalau adik-adik yang dah masuk UP Online, dah daftar UP Online, okey, nombor satu tu kalau adik tengok adalah dashboard utama UP Online. Okey, dashboard utama UP Online. Okey, ada kategori pemohon, ada syarat kemasukan, ada maklumat berkaitan beasiswa, ada maklumat berkaitan keboleh pasaran graduan dan laluan kerjaya. Okey, dan yang seterusnya ada pengiraan merit, dan di bawah pengiraan merit tu kita akan letakkan trend permohonan. Apa yang kita minta? Benda pertama, selepas daripada mengikuti tips-tips yang saya maklumkan, fokus kami adalah kepada calculator merit. Okey, saya ambil sampel kes pelajar ni, pelajar A, kita namakan dia sebagai pelajar A. Kita anggarkan purata nilai merit PNGK dia dapat 3.45. Okey, 3.45 daripada 90% pelajar ni dapat 77.6. Okey, dan markah merit, kita katalah pelajar matrik lah. Pelajar matrik, markah merit yang dia dapat adalah markah co-curriculum yang dia dapat adalah 5. So total jumlah markah merit pelajar ni dapat adalah 82.5.
Okey, bila dah tahu markah merit 82.6, adik kenal pasti dulu program pengajian yang adik minat. Okey, list out program yang adik minat, apa dia, dan masuk dekat trend penawaran tadi untuk kaji trend penawaran 5 tahun program yang adik pilih. Okey, kalau adik-adik ataupun yang bersama-sama dengan saya dekat FB juga kalau nampak dekat paparan trend permohonan ni, sampel yang saya letakkan adalah sampel SPM. Okey, sampel SPM. Tapi benda dashboard yang sama adik-adik akan nampak dekat sampel STPM nanti, yang mana akan ada maklumat universiti. Lepas tu adik-adik akan nampak dalam tempoh 5 tahun purata permohonan untuk program tu apa, berapa banyak, berapa ribu yang memohon. Okey, aliran apa yang memohon, adakah budak aliran sains atau sastra, dan yang penting adik tengok dekat statistik penawaran. Okey, kita ambil lah contoh, ini adalah program yang adik pilih untuk lepasan matrikulasi. Okey, dekat sini dia paparkan purata markah merit calon adalah 92%. Okey, 92%. Pelajar tadi, kalau kita undur balik ke belakang, merit dia adalah 82.6. Okey, bila adik-adik masuk dalam trend penawaran, adik pilih program A, contoh. Paparan markah merit untuk 5 tahun secara purata adalah 92%. Inilah homework yang kita mohon adik-adik buat untuk tengok kesesuaian markah merit yang adik dapat dengan merit yang kami paparkan berdasarkan trend 5 tahun. Okey, untuk makluman bagi sesi akademik 2021-2022, lepasan STPM setaraf program pengajian adalah sebanyak 1075 program. Okey, 1075 program, banyak Dan program pengajian temu juga atau ujian adalah 299. Program pengajian temu juga atau ujian adalah 299. Okey, namun begitu, walaupun figure yang kami sebut ni besar, 1075 program pengajian, tak semua paparan setiap pelajar adalah berbeza. Jumlah program pengajian yang dipaparkan kepada setiap pelajar adalah berbeza. Okey, kemungkinan rakan adik-adik nampak 300 program pengajian, kemungkinan adik nampak lebih. Ini semuanya berdasarkan kepada keputusan masing-masing. Okey, so program pengajian kita list outkan sikit. Program kompetitif, kami namakan program kompetitif yang mempunyai permintaan yang tinggi, yang mempunyai demand kepada negara, perubatan, pergigian, farmasi, perakaunan, undang-undang, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal, kejuruteraan elektronik, kejuruteraan kimia dan kejuruteraan awam. Okey, kalau adik-adik tengok kat sini, kami highlightkan dua color merah kat situ, satu perakaunan dan satu kejuruteraan mekanikal sebagai contoh. Perakaunan jatuh di bawah sastra dan kejuruteraan mekanikal jatuh di bawah sains. Okey, itu sekadar contoh saja, tapi sebenarnya program yang masuk dalam kelompok program kompetitif memang ada 10. Okey, dan purata 5 tahun markah merit bagi kejuruteraan mekanikal. Okey, ini contoh adik-adik dah kira adik-adik matrikulasi, saya khususkan kepada matrikulasi, mungkin berminat untuk sambung kejuruteraan mekanikal. Okey, tadi dah kira markah merit tadi 82.5. Okey, bila dah kira markah merit tadi 82.5, masuk dekat trend, pilih nama universiti, akan terpapar program yang adik-adik minat, kejuruteraan mekanikal. So, buat homework, dekat sini boleh buat homework macam kami tunjukkan lah. Okey, dekat sini ada paparan mekanikal, ada contoh adik-adik buat homework untuk 5. Okey, ada UPM tawarkan mekanikal, UKM, UPNM, Unimas dan UMP. So, kalau adik-adik buat list homework seperti mana yang kami bagi ni, adik-adik akan nampak lah peratus purata 5 tahun markah merit ni berbeza-beza. So, tadi adik dapat 82.5. So, sekarang ni kita paparkan homework kita ni macam ni, dengan kepelbagaian markah merit. So, adik kena fikirkanlah kat mana kesesuaian diri adik-adik untuk pilih program tu. Kita tak cakap kata adik-adik tak boleh pilih program yang trend tinggi. Macam contoh tadi, calon A tu dapat 82.5.
Tapi dia nak sangat pohon UPM. Apa jadi, dia memang minat sangat dengan UPM. Okey. Tapi dia dah tengok tau homework dia untuk dia masuk ke dalam kejuruteraan mekanikal di UPM. Kita punya rekod berdasarkan 5 tahun markah merit, UPM ambil pelajar yang ada markah merit 96.28. Kita 82.5. Pilihan program tu tetap adik nampak sebab adik melepasi syarat khas. Cumanya bila kita tekankan strategi, adik kena susun dengan bijak lah, sebab kebijaksanaan adik untuk buat strategi berdasarkan feed info yang kami bagi trend ni. Kalau dulu kita tak bagi, adik-adik akan tercari-cari, okey lepas kira markah merit, apa kami nak buat dengan markah merit ni? Kami main agak-agak aja universiti mana yang kami boleh masuk. Okey, sekarang ni kita bagi info tu pada adik-adik, adik-adik kena bijak lah. Adik-adik kena tengok layak ke tak, confident ke tak. Oh layak, layak pohon. Okey, jauh sangat ni, tapi nak pohon juga pohon, tapi ada risiko dekat situ. Semuanya bergantung kepada strategi masing-masing. Okey, kita tunjukkan juga kalau budak yang minat dengan perakaunan. Okey, kalau tengok dekat sini sampel kami perakaunan, minat nak masuk UM. Okey, UM merit dia adalah 99.43. Calon A tadi tu nak minat perakaunan juga, tapi merit dia 82.5. Berani ke tak nak pohon? Berani atau tak atas keputusan dan strategi adik-adik. Okey, dan ni yang kita sharekan secara rasmi pada hari ini. 10 teratas permohonan pilihan 1 calon lepasan STPM Staraf mengikut program pengajian pada sesi yang lalu. Yang ini adalah yang menjadi permintaan lah. Banyak pelajar yang pohon program-program seperti yang kami paparkan. Okey, habis dah trend, kita masuk sedikit info berkenaan hebahan media sosial. Okey, hebahan media sosial, macam saya maklumkan tadi, untuk apa-apa maklumat terkini, kita sangat mohon kerjasama adik-adik untuk follow media sosial rasmi kami. Percayalah apa-apa info yang kami paparkan daripada adik-adik ikut daripada bukan sumber kami. So adik-adik boleh pilih, kalau suka Facebook, ikut Facebook, follow Facebook kami, ataupun Instagram, ataupun masuk ke Medium, Telegram melalui UPU online channel. Okey, dan laman web e-panduan, kita overview sikit sebelum saya tamatkan. Kita overview sikit laman web e-panduan. Kita minta kita punya admin cuba overview sikit laman web. Okey, seperti yang tertera, ini laman web rasmi kami pada siapa-siapa yang tak pernah masuk lah. Okey, ini laman web rasmi kami. Okey, kita scroll ke bawah sikit. Adik-adik boleh nampak dekat situ ada UP Online. Kalau yang belum buat pendaftaran, dah boleh mohon. Ada pecahan kategori SPM, ada pecahan kategori STPM Staraf. Okey, dekat situ juga ada calculator merit. Okey, calculator merit yang kita letak dekat public pun ada, yang kita letak dalam dashboard pun ada. So adik-adik boleh guna. Okey, dan ada e-panduan. Saya overview sikit e-panduan bagi siapa-siapa yang tak suka guna UPU Pocket. Boleh pakai terus ke e-panduan. Kalau tanya saya personally, saya suka e-panduan lah sebab saya boleh nampak dalam skrin yang besar. Okey, dekat sebelah kiri saya, saya boleh, adik-adik kan nampak laman utama mengenai IPTA, ILKA, ada senarai program SPM, ada carian program. Okey, ada yang tanya saya berminat untuk sambung belajar dalam perakaunan. Saya nak tahu institusi mana yang tawarkan perakaunan. Okey, tekan carian program. Okey, carian program, pilihan program, letak STPM Staraf. Dekat FB ada problem ke? Okey, so carian nama program, kita punya admin dah type perakaunan. So search, cuba tengok dapat tak? Okey, dekat sini ada 16 program pengajian yang menggunakan keywords perakaunan. Okey, yang menggunakan keywords perakaunan. So adik-adik boleh nampak lah nama universiti yang tawarkan perakaunan. Okey, nama universiti yang tawarkan perakaunan. Kita tekan search tadi. Program pengajian, letak program pengajian ni.
STPM sekarang. Okey. Okey. Kita tukarlah pula. Tak nak perakaunan. Saya ambil satu lagi contoh tadi. Dia satu contoh lagi. Okey. Geologi. Okey, geologi. Nak tahu program universiti mana yang tawarkan geologi. Okey, berdasarkan kita punya paparan, geologi ditawarkan oleh kita ada tiga program yang tawarkan geologi. UKM, UM dan juga UMS. Okey, yang ini kalau adik-adik nak tengok lah pakai keywords. Sebab kalau kadang-kadang kita terima call, saya berminat nak ambil program ni, kita sendiri pun tak boleh hafal. Kami sendiri pegawai UPU pun tak boleh hafal lah 1027 program tu. So kalau adik-adik masuk e-panduan, ini lagi akses yang tepat untuk adik-adik dapat informasi. Okey, pergi ke syarat khas tadi. Kalau nak tahu syarat khas STPM, kita nak tengok tadi. Saya ambil satu contoh, UUM. Okey, bawah kategori matrikulasi kita pilih berminat dengan perakaunan lah, sebab sampel kita tadi perakaunan. Okey, perakaunan matrikulasi, pilihan program perakaunan. Okey, adik-adik boleh nampak syarat perakaunan apa yang tertera dekat dalam e-panduan untuk UUM. Okey, UUM letak syarat apa? Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian, program ni 8 semester. Okey, adik-adik boleh nampak juga yuran tertera dengan jelas. Yuran pengajian sebenar berapa, yuran pengajian yang perlu dibayar oleh pelajar tu berapa, dan subsidi yang ditanggung oleh kerajaan berapa setahun. Okey, dan UUM letakkan syarat mendapat sekurang-kurangnya UUM. Sarjana ambil pendidikan, ambil perakaunan betul-betul. Okey, mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.30 pada peringkat matrikulasi atau asasi. Okey, dan mendapat sekurang-kurangnya grade C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran matematik atau additional matematik dan MUET band 3. Okey, itu penetapan perakaunan bagi sarjana muda perakaunan dengan kepujian yang ditawarkan oleh UUM. Min saya tak dapat jumpa ke satu lagi UUM? Perakaunan. Kejap, saya minta adik-adik tunggu sekejap. Admin saya betul tak tadi tu? Okay, kita tunggu sekejap. Admin saya paparkan. Okay, sebab perakaunan tu sendiri ada yang pendidikan. So tadi yang saya cakapkan tadi tu adalah sarjana muda perakaunan dengan kepujian. Okey, yang saya baca tadi tu adalah sarjana muda perakaunan dengan kepujian. Okey, yang tu. Okey, yang tu. Okey, so macam yang saya maklumkan tadi lah, ada yuran, ada maklumat berapa semester, dan juga ada syarat-syarat khas yang kita tetapkan. Okey, berbalik kepada main slide kita. Okey, balik kepada main slide kita. Di peringkat boleh ke? Paling akhir. Jom. Okey, kita boleh dihubungi kita boleh dihubungi melalui beberapa medium. Okey, seperti terpapar. Kalau adik-adik nak dapat informasi yang lain, final slide ya. Okey, kita boleh dihubungi dengan 8 medium dekat sini. Adik-adik boleh nampak nombor hotline kami. Kalau ada masalah, ada sebarang pertanyaan,
boleh berhubung dengan hotline kami 88708200 ataupun boleh email upu@mohi.gov.my. Dan kalau bukan PKP ni, adik-adik ada masalah boleh datang ke office kami di Presin 5. Boleh guna fasiliti robot kami yang boleh beroperasi 24 jam melalui UPU Chat, dan juga Instagram kami kemasukan di KPA, dan juga Facebook kami, dan juga maklum balas pelanggan. Paling malas sekali kalau nak juga dapat informasi, boleh maklum berhubung melalui UPU Pocket, yang mana UPU Pocket tu ada maklumat-maklumat yang kami akan update dari masa ke semasa. Okey, di peringkat saya rasa setakat ni sahaja perkongsian saya dengan adik-adik, khususnya bahagian matrikulasi, lepasan matrikulasi. Sekiranya adik-adik rasa taklimat saya ni memberi manfaat, ada pengisian input ataupun input baru yang adik-adik dapat, boleh beri pada kami sebagai sokongan tanda love dan juga like. Okey, dan saya doakan adik-adik dan juga yang bersama-sama dengan saya dalam live ni, insya-Allah dengan bijaknya memilih, dengan keputusan yang insya-Allah adik-adik akan dapat ada rezeki tempat untuk di Menara Gading. Di peringkat saya, sebarang kekurangan, saya dan tim yang bersama-sama dalam live kami yang membantu menjawab persoalan adik-adik, sebarang kekurangan dan kesilapan dalam sesi taklimat ni, kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.